Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilman wa fahman wa 'amalan. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw adlima aw udlama aw azilla aw uzalla أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh buat para pendengar, para pengikut yang mengikuti live kan, yang mengikuti live kita pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama mengikuti ataupun bersama pada pagi yang mulia ini untuk kita berkongsi ilmu, kita bermuzakarah, kita mengulang kaji dan juga kita sama-sama menimba ilmu tentang puasa dan khususnya puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti biasa pada Jumaat pukul 8.45 pagi dan juga pada hari Selasa waktu yang sama 8.45 pagi kita akan sama-sama kita bersama pada daurah Ramadan 1443 Hijrah bersamaan dengan 2022 Masihi. Alhamdulillah. Baik, seperti pada Selasa yang lepas kita sudah membincangkan serba sedikit mengenai hukum berpuasa. Kita sudah bincang serba sedikit mengenai hukum berpuasa. Dan juga kita dah sebut pada Selasa yang lepas, Alhamdulillah, iaitu hukum berpuasa ada 4. Hukum berpuasa ada 4. Yang pertama ialah wajib, yang kedua ialah sunat, yang ketiga ialah makruh dan juga yang keempat ialah haram. Dan juga Alhamdulillah, kita sudah membincangkan mengenai puasa yang wajib dan juga puasa yang sunnah ataupun sunat. Adapun puasa yang wajib, kalau kita secara ringkas kita sebut, disebut kat sini ada sebanyak berapa? Ada 7 kan? 6 afwan. Ada 6 puasa wajib. Ada 6 puasa wajib kan? Seperti puasa Ramadan, puasa ganti, puasa kafarah, puasa ketika menunaikan haji dan umrah bagi menggantikan sembelihan untuk fidyah, puasa bagi solat istisqa jika diperintahkan dan juga puasa nazar. Ini ialah puasa-puasa yang wajib. Ada pun puasa-puasa yang sunat, kita dah bagi tahu dah ataupun kita dah bincangkan dah, iaitu puasa sunat ini dia terbahagi kepada 3. Dia terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah ma yatakarraru bi takarruri sanah. Puasa sunat yang berulang-ulang dengan berulang-ulangnya tahun, dan juga disebut kat sini sebanyak 7 puasa. Kan, puasa hari Arafah, puasa hari Tasu'a, puasa hari Ashura, puasa 11 Muharram, 6 hari di bulan Syawal, dan juga puasa-puasa di bulan-bulan haram, puasa di bulan-bulan haram, dan juga 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, iaitu 1 hingga 9 Zulhijjah disunatkan untuk berpuasa. Kemudian ada juga sunat yang berulang-ulang dengan berulang-ulangnya minggu. Ma yatakarraru bi takarruril usbu'. Seperti apa? Seperti puasa pada hari-hari putih, ayyamul bid, iaitu 13, 14 dan 15 bagi setiap bulan hijrah, bukan bulan Masihi bulan hijrah. Dan juga yang last sekali, bagi yang ketiga ialah puasa yang berulang-ulang dengan berulang-ulangnya minggu. Ma yatakarraru ma yatakarraru bi takarruril syahr. Ini barulah ma yatakarraru bi takarruri al usbu'. Ma yatakarraru bi takarruril usbu'. Tadi syahr, silap, afwan. Yang ketiga ialah yang berulang-ulang dengan berulangnya minggu. Berulang-ulang dengan berulangnya minggu. Iaitu seperti apa? Seperti puasa hari Isnin dan Khamis. Seperti puasa hari Isnin dan Khamis. Jadi banyak orang kata apa? Puasa-puasa yang sunat boleh untuk kita amalkan. Banyak puasa-puasa yang sunat boleh bagi kita untuk amalkan. Jadi selagi mana kita tak sampai lagi di bulan Ramadan, bolehlah kita beramal dengan apa yang kita belajar pada
pada hari ini dan juga pada Selasa yang lepas lah kita dah bincangkan secara terperinci. Alhamdulillah. Baik. Jadi itu ulang kaji secara ringkas mengenai yang kita sudah baca pada Selasa yang lepas. Alhamdulillah. Adapun hari ini kita akan masuk lagi pada dua hukum yang berbaki, iaitu puasa yang makruh dan juga puasa yang haram. Puasa yang makruh dan juga puasa yang haram. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita tengok dekat kitab ni lah. Sama seperti biasa kita guna kitab Fiqh I'tikaf dan Puasa, iaitu merupakan terjemahan bagi Kitabul Aham Mukhtasarut Taqrirat As-Sadidah. Baik. Kita masuk dalam kitab ni lah insya-Allah. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Berkata yang ketiga makruh. Hukum yang ketiga ialah makruh. Apakah puasa yang hukumnya makruh? Apakah puasa yang hukumnya makruh? Terlebih dahulu kita beri definisi lah apakah yang dimaksudkan dengan makruh. Apakah yang dimaksudkan dengan makruh? Senang kata makruh ni manaha bihi syar'u nahyan ghaira jazim. Benda yang ditegah oleh syarak dengan tegahan yang tidak putus. Dengan tegahan yang tidak putus. Maksudnya benda tu ditegah oleh syarak, iaitu Allah oleh musyarri' lah, iaitu Allah Subhanahu wa taala, kan, syari' iaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tetapi tegahan dia tu tegahan yang tidak putus. Maksudnya tegahan itu tak menyebabkan, boleh menjadikan tidak menyebabkan seksaan pada hari kiamat kelak. Jadi itu yang dimaksudkan dengan makruh. Itulah yang dimaksudkan dengan makruh. Baik. Jadi senang kata makruh ni dia antara haram dan juga haruslah. Antara haram dan juga harus. Jadi apakah puasa yang makruh? Kata musannif rahimahullah, yang pertama ialah berpuasa pada hari Jumaat semata-mata, atau hari Sabtu semata-mata, atau hari Ahad semata-mata. Iaitu pada 3 hari. Puasa yang pada 3 hari ini hukumnya ialah makruh, iaitu puasa hari Jumaat sahaja, hari inilah, ataupun puasa pada hari Sabtu sahaja, ataupun puasa pada hari Ahad sahaja. Apabila seseorang itu dimenunggalkan, dia puasa Jumaat je, Sabtu tak puasa, Khamis tak puasa, ataupun dia puasa Sabtu sahaja, Jumaat tak puasa, Ahad tak puasa, ataupun dia puasa Ahad sahaja, Sabtu tak puasa, Isnin tak puasa. Jadi ketika itu hukumnya ialah makruh. Hukumnya ialah makruh. Kenapa? Kerana disebutkan oleh para ulama, antara sebabnya ataupun antara hikmahnya ialah kerana Jumaat ialah hari perayaan bagi orang Islam. Hari perayaan bagi orang Islam. Hari raya. Kita ada hari raya setiap minggu. Kita ada hari raya setiap minggu. Tak payah nak tunggu lepas Ramadan, ataupun tak payah nak tunggu 10 Zulhijjah. Kita ada raya setiap minggu. Hari ini ialah hari raya kita. Hari ini ialah hari kebesaran bagi umat Islam. Sebab itulah kalau kita tiba sahaja hari Jumaat, kan kita dianjurkan untuk banyakkan berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, banyakkan berdoa, kan, banyakkan amalan-amalan yang amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh. Start daripada malam Jumaat tu sampailah maghrib nanti, kita penuhi dengan amalan-amalan kebaikan. Dan juga yang paling dianjurkan ialah kita bersalawat, kan, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Baik, jadi hari Jumaat ialah hari kebesaran atau hari raya umat Islam. Sebab itulah kalau kita puasa pada hari Jumaat saja, ketika itu dimakruhkan. Ketika itu dimakruhkan. Hari raya ni ialah hari untuk kita berseronok, kan? Hari raya ni ialah untuk hari kita berseronok. Jadi sebab itulah kalau kita tunggalkan sahaja, kita puasa Jumaat saja, jadi seolah-olah kita menolak meraihkan hari raya tersebutlah, kan? Tengah-tengah hari raya pun dia puasa hari tu saja, kan? Hari Khamis tak puasa, hari Sabtu puasa. Jadi ketika itu menunjukkan seolah-olah dia menolak perayaan tersebut, menolak meraihkan hari Jumaat tersebut. Jadi sebab itulah jangan puasa pada hari Jumaat sahaja. Jangan puasa pada hari Jumaat sahaja, hukum dia ialah makruh.
hukumnya ialah makruh. Baik, ataupun hari Sabtu sahaja. Kenapa hari Sabtu? Bila seorang itu dia puasa pada hari Sabtu sahaja, kenapa dimakruhkan pula? Kerana hari Sabtu ialah hari raya ataupun hari kebesaran bagi orang Yahudi. Bagi orang Yahudi. Sama juga macam hari Ahad. Kalau seorang tu dia puasa pada hari Ahad sahaja, dia tak sambung dengan hari Sabtu ataupun dengan hari Isnin, ketika itu hukumnya makruh. Kerana apa? Kerana hari Ahad ialah hari kebesaran orang Kristian. Jadi jangan puasa Jumaat sahaja, jangan puasa Khamis sahaja, jangan puasa Ahad saja. Macam mana kita nak puasa macam tu? Kita boleh puasa ataupun kita boleh sambungkan dengan hari-hari yang lain. Contohnya dia nak puasa hari Jumaat, disambungkan dengan hari Khamis. Hari Khamis, hari Jumaat. Apa hukum dia? Sunat. Dibolehkan, sunat. Puasa sunat kan? Hukum dia ialah sunat. Ataupun dia puasa Jumaat Sabtu, tak ada masalah. Hukum dia sunat. Dia puasa Jumaat Ahad, tak ada masalah. Sunat. Dia puasa Ahad Isnin, tak ada masalah. Sunat. Ataupun dia puasa Jumaat Sabtu Ahad, apa hukum dia? Sunat. Tak ada masalah. Ketika itu, hilanglah hukum makruh. Hilanglah hukum makruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, itu ialah antara yang pertama daripada puasa yang makruh. Puasa yang makruh iaitu menunggalkan hari Jumaat, hari Sabtu ataupun hari Ahad untuk berpuasa. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian yang kedua ialah apa? Yang kedua ialah puasa sepanjang masa bagi orang yang takut berlaku kemudaratan atau orang yang bimbang terlepas tuntutan sunat. Ini puasa yang makruh. Apa itu puasa yang makruh? Puasa sepanjang masa. Puasa setiap hari. Tak putus-putus. Ataupun istilah dia kalau kita tengok dekat kitab-kitab fiqh, iaitu siyamud dahr. Siyamu ad-dahr. Dal ha ra. Kan? Siyamud dahr ni kalau kita bacalah dekat kitab-kitab Arab ataupun kitab-kitab yang membicarakan tentang hukum-hukum fiqh, kan? Siyamud dahr ni ialah puasa sepanjang masa. Setiap hari, puasa setiap hari. Kan, Isnin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Khamis puasa, Jumaat puasa, setiap hari. Jadi apakah hukum siyamud dahr? Hukum siyamud dahr asal dia sunat. Hukum dia ialah sunat, kerana puasa ialah sunat. Tapi bilakah jadi makruh? Seperti yang mana dikatakan sini, jadi makruh apabila apa? Apabila bagi orang yang takut berlaku kemudaratan. Ketika itu makruh. Dia puasa sepanjang hari ataupun dia puasa setiap hari, takut berlaku kemudaratan. Kan, takut berlaku kemudaratan. Dia lemah sangat ke, dia letih sangat ke, kan? Macam-macam lah, kan? Ataupun dia ada risiko, ataupun dia apa ni? Dia ada kebimbangan bahawa nanti dia tak larat ke, kan? Dia boleh puasa tu sebulan saja. Bulan depan dah tak mampu dah. Makruh, itu hukumnya makruh. Ataupun dia boleh buat dalam beberapa bulan sahaja ataupun dalam beberapa tahun sahaja. Lepas tu dia tak mampu dah. Ketika itu hukum dia lah makruh. Baik dia beramal dengan amalan dengan puasa-puasa sunat yang lain. Tapi ada pun orang yang kuat, iman dia tinggi, badan dia sihat dan juga tiada kemudaratan ke atasnya, boleh bagi dia untuk beramal dengan amalan ini. Siyamud dahr, puasa sepanjang tahun. Jangan puasa pada hari-hari yang haram lah. Jangan puasa pada itu haram. Tapi selain daripada puasa yang haram, dia puasa dan juga dia mampu dan juga dia yakin bahawa dia boleh puasa sampai dia mati. Maksudnya orang kata apa, dia tak terputus. Ketika itu hukum dia sunat. Hukum dia ialah sunat. Dan juga amalan ini dilakukan oleh sesetengah para ulama. Hatta sesetengah para sahabat Nabi pun beramal dengan amalan ini. Jadi apa hukum dia? Hukum dia ialah sunat kerana mereka mampu. Adapun kalau tak mampu, maka hukum ni barulah hukum dia jatuh makruh. Baik, bagi orang yang takut berlaku kemudaratan atau orang yang bimbang terlepas tuntutan sunat. Ataupun dia bimbang, kalau dia puasa dia terlepas tuntutan sunat. Biasalah puasa ini dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Puasa ni dia melemahkan badan. Sebabkan kita tidak makan dan tidak minum. Kadang-kadang puasa ni dia pening kepala, senang pening kepala, ataupun dia mengantuk selalu, ataupun dia kurang tenaga. Jadi kalaulah disebabkan kesan-kesan ini, kan, dia kurang tenaga, dia pening kepala dan juga lain-lain,
menyebabkan dia terlepas tuntutan sunat yang lain. Orang lain semua solat sunat rawatib contohnya, dia tak solat. Kenapa? Aku puasa. Hari-hari puasa, jadi hari-hari tinggal, kan? Kenapa tak buat ni? Kan sebab aku puasa. Kenapa tak buat gitu? Tak buat benda sunat ni? Kerana aku puasa. Jadi ketika itu, kalaulah puasa setiap hari itu menyebabkan dia terlepas tuntutan sunat yang lain, baik ketika itu hukum dia berpuasa dengan sedemikian ialah makruh. Hukum dia ialah makruh. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini ialah dua puasa yang makruh. Yang hukum dia ialah makruh, kan? Yang pertama ialah puasa pada hari Jumaat sahaja, ataupun pada Sabtu sahaja, ataupun pada Ahad sahaja, hukum dia makruh. Dan juga yang kedua ialah puasa sepanjang masa sehingga menyebabkan kemudaratan ataupun menyebabkan terlepasnya tuntutan sunat, ataupun menyebabkan terlepasnya tuntutan sunat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi ini ialah makruh. Jadi ini ialah puasa yang makruh. Harap faham. Kalau tak faham boleh komen chat. Komen chat. Bismillah. Okey. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu yang makruh, kan? Kemudian kita masuk pula pada hukum yang keempat. Pada hukum yang keempat yang last sekali, iaitu haram. Apakah puasa yang haram? Apakah puasa yang haram? Jadi kalau kita lihat pada puasa yang haram ini, dia terbahagi kepada dua. Puasa yang haram ini kita boleh bahagikan kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama ialah hukum dia haram tapi puasa dia sah. Hukum dia haram tapi puasa dia sahih. Itu bahagian pertama. Bahagian yang kedua ialah hukum dia haram tapi hukum dia haram dan juga puasa dia tidak sah. Yang pertama haram tapi sah, yang kedua ialah haram dan tidak sah. Gitu. Jadi insya-Allah kita akan lalu satu per satu insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa kata musannif rahimahullah? Keempat ialah haram. Ia terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah haram tetapi sah puasanya. Ini yang pertama. Hukum ni haram, dia dapat dosa, kan? Haram ni ialah benda ataupun sesuatu yang dilarang oleh syarak secara larangan yang putus. Maksudnya kalau buat juga ketika itu menerima dosa dan juga seksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu haram. Saya ringkaslah. Jadi yang pertama ialah puasa yang haram tetapi sah puasa dia. Apakah puasa tersebut? Yang pertama ialah puasa seorang isteri tanpa keizinan suami. Puasa seorang isteri tanpa keizinan suami. Tambah sikit lagi, puasa sunat. Puasa sunat seorang isteri tanpa keizinan suami. Kalau kitab tu, saya pada kitab ni ditulis puasa seorang isteri tanpa keizinan suami. Tambah sikit, puasa sunat. Puasa wajib tak ada masalah, kan? Puasa wajib tak perlu keizinan suami, kan? Sebabkan dia wajib, kan? Dan diwajibkan oleh Allah SWT. Jadi ketika itu tak perlulah keizinan suami, kan? Tak perlulah setiap hari bulan Ramadan, kan? Nak puasa esok nanti suami dia marah pula. Tak payah, kan? Puasa yang wajib tak perlu keizinan suami. Tapi yang dimaksudkan sini ialah puasa yang sunat. Puasa yang sunat. Jadi apabila isteri itu dia puasa sunat, ketika itu dia perlu keizinan suaminya. Dia perlu keizinan suaminya. Dan juga puasa sunat yang dimaksudkan sini ialah puasa sunat yang berulang-ulang 1 tahun. Jadi kena ingat baliklah, kan? Puasa yang sunat kita bagi kepada 3. Jadi puasa sunat yang dimaksudkan kat sini ialah puasa yang berulang-ulang dengan setiap minggu dan juga puasa yang berulang-ulang setiap bulan. Itu barulah perlu keizinan suami. Adapun puasa yang berulang-ulang setiap tahun, kan? Contohnya puasa Ashura ataupun puasa 6 hari di bulan Syawal, gitulah. Kan puasa hari Arafah, puasa Ashura. Contohnya lah, kan, puasa hari Arafah dan puasa Ashura, ketika itu tak perlu keizinan para suami.
Kenapa? Kerana dia sehari sahaja. Dia sehari sahaja. Jadi ketika itu tak ada masalah. Yang disebutkan kat sini ialah puasa yang berulang-ulang. Puasa Isnin Khamis, puasa hari-hari putih, puasa hari-hari hitam, kan hari-hari putih 13, 14, 15, hari-hari hitam 28, 29, 30 kan setiap bulan. Puasa inilah yang perlukan keizinan para suami. Ataupun suamilah, keizinan suami dia, suami isteri itulah. Suami isteri itulah. Suami pada isteri tu. Okey. Sebab apa? Sebabkan suami ini dia ada tuntutan ataupun hak terhadap isteri tersebut. Suami tersebut ada tuntutan ataupun hak atas isteri tersebut. Dan juga puasa itu dia menghalang tuntutan ataupun hak suami tersebut. Kan apabila contohnya kita ini berkaitan dengan hukum nikah lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Apabila lelaki dan perempuan bernikah, baik, kan, antara kan akad nikah berlaku akad nikah. Jadi apakah akad tersebut? Akad tu apa dia punya kesan ataupun apa dia punya buah daripada akad tersebut, ataupun apa yang suami isteri dapat daripada akad nikah tersebut, iaitu suami dapat menggauli ataupun bersama dengan isteri dia, apabila dia mahu. Suami dapat ataupun suami boleh bersama dengan isteri dia apabila dia mahu. Faham? Jadi apabila isteri itu dia puasa, ketika itu puasa tersebut menghilangkan atau menghalang hak suami dia untuk bersama dengan isteri dia. Jadi sebab itulah kalaulah isteri tersebut hendak puasa sunat yang berulang-ulang 1 tahun, ketika itu dia perlu tanya keizinan suami dia. Adakah diizinkan untuk benarkan, adakah diizinkan untuk isteri dia puasa pada hari esok contohnya. Sebab apa? Sebab sepanjang pada hari esok tersebut, kan, sepanjang pada hari puasa tersebut, suami itu terhalang daripada menggauli isteri dia. Jadi apabila isteri itu dia puasa tanpa keizinan suami, ketika itu dia telah menggugurkan hak suami dia ataupun dia telah mensia-siakan hak suami dia. Dan juga ini ialah haramlah, hukum dia ialah haram. Hukum dia ialah haram. Baik. Jadi sebab itulah apabila seorang isteri dia hendak puasa sunat yang berulang-ulang pada setiap tahun atau pada 1 tahun, ketika itu dia perlukan keizinan suami dia. Ada soalan? Itu macam nota je. Kau salah kan? Dia nak berkongsi. Masya Allah. Jazakillah khair. Nur Sainan Yin Abdullah, ni baru dia. What about puasa ganti yang dibuat a stretch? Yang dibuat a stretch. Tak faham a stretch macam mana? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. What about puasa-puasa ganti? Macam mana puasa-puasa ganti? Jadi seperti saya cakap tadi, puasa yang wajib tak perlu keizinan para suami. Yang dibuat hari-hari. Mana stretch? Macam typo dia. Maaf, bukan gelak kan. Tapi tak faham. Puasa ganti yang dibuat setiap hari atau berhari-hari. Seperti cakap tadi, puasa qada hukum dia ialah wajib. Puasa qada hukum dia ialah wajib. Puasa qada atau puasa ganti hukum dia ialah wajib. Jadi kalau puasa yang wajib, maka tidak perlu kepada keizinan suami. Yang dimasukkan sini ialah puasa sunat. Yang dimasukkan sini ialah puasa sunat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jap ya. Maaf pada bertanya Nur Saina Yin Abdullah. Puasa qada tu kena tengok juga. Kalau qada tu berhari-hari kena keizinan. Kalau qada sehari tak ada masalah. Terima kasih kerana menyedarkan saya.
Terima kasih kan soalan ni. Kan? Kalau tidak nanti silap nanti kan. Dia puasa qada sehari saja tak masalah. Sehari lepas tu habis. Kan? Ataupun sehari lepas tu tak puasa. Lepas tu sehari puasa tak masalah. Tapi kalau qada contohnya macam perempuan lah selalunya kan. Kena qada 7 hari contohnya. Lepas tu dia nak buat 7 hari straight. Contohnya lah. Seminggu straight nak buat. Ataupun dia perlu qada 10 hari. Ataupun 15 hari. Kan? Tak kisahlah berapa hari sekalipun. Lepas tu dia nak buat straight. Kan? Jadi ketika itu perlukan keizinan suami. Adapun kalau qada sehari sahaja, ketika itu barulah tidak perlukan keizinan suami. Sebabkan apa? Sebabkan kalau sebabkan puasa yang diharamkan bagi isteri, puasa yang isteri perlukan keizinan suami, yang pertama ialah puasa sunat, kan? Yang kedua ialah dipanggil sebagai qadaan muwassa'ah. Qada yang panjang. Qada yang berhari-hari, yang berturut-turut. Barulah dua tu barulah perlukan keizinan suami. Adapun kalau qada sehari saja tak ada masalah. Kan? Sehari lepas tu jarak itu sehari, jarak tak ada masalah. Tekan nak qada sekaligus ataupun qada berturut-turut, maka perlukan keizinan suami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih atas soalan tersebut. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lebih sehari perlukan keizinan ya. Kalaulah berturut-turut. Kalaulah berturut-turut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kemudian itu baru yang pertama, iaitu puasa seorang isteri tanpa keizinan suami. Yang kedua ialah puasa seorang hamba tanpa keizinan tuannya. Ini bagi hamba lah. Kan? Dan juga saya rasa hamba pada zaman ni hampir tak ada, kan? Dikatakan ada dekat beberapa tempat, tapi kat Malaysia ni insya-Allah tak adalah perhambaan ini. Jadi kita baca ni sekadar ilmu lah. Puasa seorang hamba tanpa keizinan tuannya. Ketika itu hamba apabila dia hendak berpuasa, puasa sunat lah, sama juga lah, puasa sunat ataupun puasa qada yang muwassa'ah, puasa qada yang berturut-turut, ketika itu dia perlukan keizinan tuan dia. Keizinan tuan dia. Sebab apa? Sebab sama juga tuan ada hak terhadap hamba tersebut. Jadi apabila hamba itu dia nak buat sesuatu yang bukan wajib, kan, benda yang bukan wajib ataupun benda yang yang boleh menyebabkan hak tuan itu gugur ataupun disia-siakan, ketika itu dia perlukan keizinan tuan dia. Ketika itu diperlukan keizinan tuannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi haram tapi sahnya ada dua sahajalah. Yang pertama ialah puasa isteri perlukan keizinan suaminya. Yang kedua ialah puasa hamba yang perlukan keizinan tuannya. Harap fahamlah insya-Allah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, kita masuk pula keempat itulah. Kita masuk pula bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua, iaitu haram dan tidak sah puasanya. Tadi haram tapi sah. Ini pula haram dan tidak sah puasanya. Ketika ini penulis atau musannif rahimahullah sebut sebanyak 5. Ada 5 keadaan. Terdapat 5 keadaan. Yang pertamanya ialah puasa pada hari raya Aidilfitri. Puasa pada hari raya Aidilfitri. Bilakah hari raya Aidilfitri? Iaitu hari pertama daripada bulan Syawal. Yang dimaksudkan hari raya Aidilfitri ialah 1 Syawal. Bukannya sebulan Syawal. Bukan sebulan Syawal. 1 Syawal saja. 1 Syawal ialah yang dipanggil sebagai Aidul Fitr, kan? Hari raya Aidilfitri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ketika itu puasa, kalau seorang tu dia nak puasa pada 1 Syawal, ketika itu hukum dia ialah haram dan juga puasanya tidak sah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada soalan lagi? Seorang isteri bernazar untuk berpuasa 3 hari berturut-turut tanpa pengetahuan suaminya. Pada hari si isteri hendak berpuasa nazar tersebut, barulah dia memberitahu suaminya, tetapi tidak dibenarkan oleh suaminya. Ustaz, apakah hukum si suami menghalang si isteri berpuasa nazar pada hari tersebut? Maksud nazar pula lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
masuk pada nazar. Jadi kita tengoklah, kita kena tengok pada masalah kan apa ni, kita dah bincangkan apabila puasa yang sunat atau puasa yang qada yang berpanjangan kan, apa ni, qada yang berpanjangan, ketika itu perlukan keizinan suami dia. Jadi macam mana kalau orang tu, perempuan tu, dia bernazar untuk puasa berturut-turut? Perempuan tu dia bernazar untuk puasa berturut-turut. Contohnya 3 hari ataupun 4 hari ke 5 hari ke, kan seminggu ke contohnya. Kan isteri tu dia bernazar untuk puasa selama tu. Jadi kalau nampak tu kan, sebabkan dia berturut-turut, ketika itu dia perlukan keizinan suami dia lah. Dia perlukan keizinan suami dia. Dia perlukan keizinan suami dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia perlukan keizinan suami dia. Jadi nazar ni kita kena tengok juga. Nazar ini ialah perkara yang sunat. Jadi kalaulah seorang tu dia bernazar terhadap perkara sunat, boleh jadi wajib. Tapi kalaulah seorang tu dia bernazar, contohnya macam tadi lah, bernazar 3 hari berturut-turut dalam keadaan suami tak tahu. Jadi ketika itu kalaulah suami dia halang ataupun suami dia tak bagi, ketika itu dah jadi tak sunat lah, kan, dah jadi hukum haram pula. Jadi ketika itu nazar dia yang saya nampak, nazar tak jadilah, nazar dia tidak jadi. Nazar dia tidak jadi. Jadi nazar, kalaulah contohnya ni nazar 3 hari berturut-turut atau 4 hari berturut-turut kan, sedangkan suami dia tak bagi, dia puasa banyak tu kan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ketika itu nazar tak jadilah, sebabkan dia halang oleh suami dia dan juga berubah daripada hukum, asalnya hukum sunat sebelum nazar lah, jadi hukum haram. Jadi nazar dia saya nampak tak jadi. Nazar dia tidak jadi. Maksudnya tak wajib lah. Jadi kalau suami nak halang, tak ada masalah lah kan, tak ada masalah. Tu saya nampak lah, wallahu alam. Baik, harap menjawablah soalan Fatimah Sapi'i. Soalan lagi, kalau hamba zaman muda atau slave labor, perlukah dia mendapatkan kebenaran tuannya terpuasa? Tak ada, ada. Slave labor tu pun dah haram. Bismillah. Tengoklah. Tak ada, tak perlulah. Tak perlu. Tak perlu. Tak perlukan mendapat kebenaran tuannya untuk puasa, sebab kan tu bukan tuan pun kan, jadi majikan lah. Dia jadi macam majikan lah. Tak boleh lah, tak boleh, tak boleh. Gitu. Slave labor ataupun hamba zaman moden bukannya yang dimaksudkan dengan hamba kat sini. Bukannya dimaksudkan dengan hamba dekat sini. Ni hamba yang hamba betul kan, bukannya slave labor. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Harap menjawablah. Baik, jadi puasa pada hari raya Aidilfitri, hukum dia ialah haram dan juga tidak sah, iaitu satu Syawal. Kemudian yang kedua ialah puasa pada hari raya Aidul Adha. Puasa pada hari raya Aidul Adha. Bilakah hari raya Aidul Adha? Iaitu pada hari ke-10 daripada bulan Zulhijjah. 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Ketika itu hukum dia ialah haram untuk berpuasa. Puasa pada hari raya Aidilfitri dan juga Aidil Adha, hukum dia ialah haram, kerana dua-dua ini ialah hari hari perayaan umat Islam. Dan juga barang siapa yang puasa pada 2 hari ini, seolah-olah dia menolak, dalam bahasa Arab dia diafatillah, dia menolak apa dalam bahasa Melayu, aku kata apa, diafatillah, dia menolak perayaan tersebutlah kan, menolak perayaan tersebut. Sebab Allah SWT beri ini sebagai hari raya pada umat Islam kan, untuk makan dan minum. Tiba-tiba orang tu dia tak nak makan dan minum, dia nak puasa. Jadi ketika itu, sebab itulah diharamkan untuk berpuasa pada hari raya Aidilfitri dan juga hari raya Aidil Adha. Diharamkan, tak sah dengan diharamkan, sia-sia. Dapat 8 dahaga saja, dapat dosa saja. Jangan buat. Baik. Yang ketiga, puasa pada hari tasyriq. Pada hari tasyriq. Bilakah hari tasyriq? Iaitu hari 11, 12 dan 13 daripada bulan Zulhijjah. Daripada bulan Zulhijjah. Hari tasyriq dalam mazhab Syafi'i ialah 11, 12, 13. 3 hari selepas daripada 10 Zulhijjah. Itu ialah hari-hari tasyriq. Dan juga hari-hari tasyriq dibenarkan untuk korban. Maksudnya masuk lagi dalam korban, hari raya korban. Kan boleh lagi kita korbankan binatang
dan juga diharamkan untuk berpuasa dan tak sah puasa. Haram puasa dan tidak sah puasa. Jadi 10, 11, 12, 13 tak boleh puasa, haram dan juga tak sah. 10 Zulhijjah kerana hari raya Aidil Adha, 11, 12, 13 kerana hari-hari tasyriq. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, puasa pada separuh bulan Syaban, iaitu selepas daripada nisfu Syaban. Selepas daripada nisfu Asy-Syaban. Kenapa? Kerana berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu." Jika telah intasafa Sya'ban, telah setengah Syaban, masa lepas daripada nisfu Syaban, maka janganlah berpuasa. Bilakah separuh akhir bulan Syaban? Iaitu 16, 17, 18 sehingga akhir bulan, sehingga 30 ataupun 29. Itu ialah separuh akhir bulan Syaban. Hukum dia ialah haram untuk berpuasa. Haram untuk berpuasa. Nanti dia akan tengok, nanti kita akan baca nanti apakah keadaan-keadaan yang diharuskan untuk berpuasa pada hari ini. Tapi hukum asal dia ialah selepas nisfu Syaban, 16 sehingga 30 ataupun 29, hukum dia ialah haram berpuasa. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, puasa pada hari Syak. Puasa pada hari Syak. Apakah itu hari Syak? Iaitu hari ke-30 daripada bulan Syaban. 30 Syaban. Iaitu 30 Syaban. Bila tu? Adakah semata-mata 30 Syaban itu dikira hari Syak? Ada syarat-syarat dia. Apa syarat dia? Jika orang telah bercakap-cakap tentang cerapan hilal, iaitu anak bulan, atau penyaksian orang yang tak diterima penyaksiannya dalam cerapan hilal, seperti perempuan atau kanak-kanak. Ini agak panjang lah sebenarnya, kan? Dia masuk pada masalah macam mana kita nak tahu masuknya bulan Ramadan, iaitu dengan cerapan hilal, dengan kita nampak anak bulan. Jadi bilakah 30 Syaban ini, bilakah hari Syak ini? Iaitu apabila 30 Syaban, dan juga pada 30 Syaban itu kita ada dengar khabar angin, ataupun kita ada dengar bisikan-bisikan bahawa pada malam semalam ada orang dah lihat anak bulan, ataupun ada orang dah lihat anak bulan tapi yang tak terima penyaksian dia. Ini panjang sikit lah, rasanya tak sempat kot nak bincang panjang-panjang, kan? Jadi ketika itu hari tersebut dikira sebagai hari Syak, diharamkan untuk berpuasa. Tapi yang saya nampak lah, zaman sekarang ni susah sikit lah nak berlaku hari Syak ni. Zaman sekarang ni kita banyak bergantung pada, kan, pengiraan hari, pengiraan kalender tu lah, kan. Dan juga kita ada badan yang khas untuk menetapkan tarikh masuk dan juga keluar Ramadan. Jadi mungkin hari Syak ni disusah sikit nak berlaku lah, kan. Tapi ala kulli hal, kalau berlaku maka hukum dia haram untuk berpuasa. Hukum dia ialah haram untuk berpuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kemudian masalah, bila diharuskan berpuasa pada hari Syak atau separuh akhir bulan Ramadan? Baik. Kita dah bincangkan tadi, kan, ada 5 keadaan diharamkan untuk berpuasa. Antaranya ialah hari Syak dan juga pada separuh akhir bulan Syaban. Tetapi ada beberapa keadaan yang dibolehkan untuk seseorang itu berpuasa pada hari Syak ataupun berpuasa pada separuh akhir bulan Syaban. Jadi bila keadaan tersebut, kat sini musannif ada sebut beberapa keadaan. Apa kata musannif rahimahullah? Diharuskan berpuasa pada 2 keadaan ini pada 3 situasi. Jadi ada 3 situasi yang membolehkan seseorang itu berpuasa pada hari Syak ataupun berpuasa pada separuh akhir bulan Syaban. Apakah keadaan yang pertama? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jika berpuasa wajib seperti puasa qada atau puasa nazar. Orang tu dia ada puasa qada berbaki ataupun dia ada puasa nazar, kan? Contohnya orang tu dia bernazar, kalau aku, contohnya lah, kalau aku dapat ni, aku nak puasa sehari. Tiba-tiba berlaku benda tersebut yang dinazarkan tu berlaku pada hari Syak atau berlaku pada selepas separuh akhir bulan Syaban. Ketika itu dia kena tunaikanlah nazar itu. Jadi ketika itu
walaupun dia berada pada hari Syak ataupun pada separuh akhir bulan Syaban, dia dibolehkan untuk berpuasa. Sama ada tu nazar lah ataupun puasa qada atau puasa qada. Dia duk lewat qada pada Ramadan yang terakhir, Ramadan yang sebelum itu kan, sampailah separuh akhir Syaban ataupun sampailah pada hari Syak. Ketika itu dia boleh untuk puasa qada tersebut. Bahkan wajib ke atas dia. Bahkan wajib ke atas dia kalaulah masa dah sempit. Wajib dan dibolehkan dan juga wajib. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu pertama. Yang kedua, jika puasa tersebut adalah puasa yang telah menjadi kebiasaan, wirid, seperti puasa Isnin dan Khamis. Ada orang tu dia jenis dah biasa puasa Isnin Khamis. Jadi ketika itu walaupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walaupun dah separuh akhir Syaban ataupun contohnya macam hari Syak itu pada hari Isnin dan juga pada hari Khamis, ketika itu dia dibolehkan untuk berpuasa wirid tersebut. Kerana itu kebiasaan dia. Baik. Yang ketiga adalah sekali, jika bersambung antara puasa selepas separuh kedua Syaban dengan sebelumnya. Dengan maksud, jika seseorang berpuasa pada 15 Syaban, maka diharuskan baginya untuk berpuasa pada hari selepasnya, iaitu 16 Syaban. Dan jika dia berpuasa pada 16 Syaban, diharuskan baginya berpuasa pada 17 Syaban. Dan begitulah sehingga akhir bulan. Jika berbuka satu hari, maka haram untuk dia berpuasa pada pagi bulan Syaban. Senang kata, kalaulah orang tu dia menyambungnya dia tak putus-putus puasa dia daripada 15 Syaban, ketika itu dibolehkan untuk puasa. Kan? Maksudnya orang tu apa? Orang tu dia start puasa 15 Syaban. Lepas tu terus dia puasa 16 Syaban, 17 Syaban, 18 Syaban. Selagi mana tak putus turutan tu atau berturut-turut itu, ketika itu dia dibolehkan untuk berpuasa. 15 Syaban, 16 Syaban boleh. Tapi tiba-tiba 17 Syaban dia tak puasa. Lepas tu dia nak puasa pada 18 Syaban. Ketika itu diharamkan. Ketika itu diharamkan. Selagi mana tak putus rantaian tu, kan, dia dibolehkan untuk puasa. Kalau ada putus sehari, maka tak boleh berpuasa sudah. Baik. Wallahu a'lam. Setakat itu sajalah mengenai hukum-hukum berpuasa. Jadi moga-moga kita dapat manfaat daripada perkongsian ilmu ini. Kan? Kita dah bincangkan puasa yang wajib, puasa sunat, puasa makruh dan juga puasa haram. Jadi terima kasih bagi orang yang menyertai live ini pada pagi ini. InsyaAllah selepas ini kita akan lakukan perkongsian mengenai sedekah Ramadan, Iltizam Relief Society ataupun pertubuhan ceria Iltizam dekat negara Nepal. Dekat negara Nepal. Dan juga jangan lupa pada hari Selasa depan kita akan bersama lagi pada siri yang keempat, insya-Allah. Terima kasih bagi semua. Jazakumullah khair.